Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmi bin Nur Hisham dari Diploma Pendidikan Islam Semester 2, kelas yang kedua. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu tajuk yang cukup menarik, terutama bagi lelaki dan wanita di luar sana yang ingin mendirikan rumah tangga, iaitu tajuknya ialah 10 perkara yang harus dilakukan bakal suami dan bakal isteri sebelum mereka berkahwin ataupun sebelum mereka mendirikan rumah tangga. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan 5 perkara yang harus dilakukan bakal suami sebelum mereka mendirikan rumah tangga ataupun sebelum bakal suami itu berkahwin dah. Manakala 5 kalian semua sebut pasal perkahwinan, mesti semua orang berfikir perkahwinan ini tentang lelaki dan wanita yang dinikahkan oleh seorang imam. Namun, tak ramai yang tahu apa maksud perkahwinan dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Dari segi bahasa, perkahwinan bermaksud bercampur atau berkumpul. Manakala, dari segi istilah pula, ia bermaksud ijab dan kabul yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan wanita yang diucapkan melalui kata-kata yang menunjukkan nikah. Sebagai contohnya, apabila seseorang imam itu mengatakan, aku nikahkan di kau Fulan bin Fulan dengan Salimah binti Salimah dengan mas kahwinnya RM100 sah tunai, dan manakala si bakal suami menjawab, aku terima nikahnya Salimah binti Salimah dengan mas kahwinnya RM100 dengan sah tunai, maka di situ akan terjadi sebuah perkahwinan. Namun begitu, sebelum mendirikan rumah tangga ataupun sebelum berkahwin, pasangan dan suami isteri ini mestilah mengetahui perkara-perkara yang perlu mereka lakukan sebelum mereka berkahwin, agar mereka dapat menempuhi alam perkahwinan mereka dengan baik dan bahagia. Saya akan menceritakan 5 perkara yang perlu dilakukan oleh bakal suami sebelum berkahwin. Perkara pertama yang harus dia lakukan ialah bakal suami mestilah mempunyai pendapatan atau berkemampuan sebelum mendirikan rumah tangga. Hal ini demikian kerana dengan pendapatan yang baik, segala biaya majlis dan persalinan pernikahan dapat diuruskan dengan mudah. Sebagai contoh, untuk majlis perkahwinan, ada macam-macam yang perlu dilakukan ataupun dipersediakan oleh bakal suami dan bakal isteri, iaitu catering, baju kahwin, mas kahwin, cincin, kemah untuk perkahwinan nanti dan sebagainya. Jadi saya memetik dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i jilid 4 muka surat 681, ada satu dalil Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man istata'ah minkumul batta falyatazawwaj, yang bermaksud sesiapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, hendaklah dia berkahwin. Jadi, jika kita tidak mempunyai kemampuan ataupun kita tidak ada pendapatan yang baik, bagaimana kita nak jaga anak bini kita kelak? Bagaimana kita nak beri dia makan? Macam mana kita nak beri dia nafkah, bagi dia pakaian? Sebab tanggungjawab suami adalah memberi nafkah. Memberi nafkah itu adalah wajib. Baiklah, kita teruskan kepada perkara yang kedua yang perlu dilakukan oleh bakal suami sebelum dia mendirikan rumah tangga ataupun sebelum dia berkahwin. Perkara yang kedua yang perlu dilakukan bakal suami sebelum mendirikan rumah tangga ialah seorang suami itu mestilah mempunyai pengetahuan agama yang mencukupi. Hal ini demikian kerana sebuah keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mempunyai suasana agama di dalamnya. Paling-paling pun, suami itu mestilah dah hafal surah-surah lazim dan mengetahui perkara-perkara asas tentang agama seperti solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji dan umrah, dan juga perkara-perkara asas yang lainnya. Oleh itu, kita sebagai seorang yang bakal menjadi suami dan ayah mestilah mempunyai pengetahuan agama yang cukup, seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalu qawwamuna 'alan nisa.
yang bermaksud kaum lelaki adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita. Surah An-Nisa ayat 34. Ini menunjukkan betapa besarnya tanggungjawab lelaki sebagai seorang suami dan bapa nanti. Di dalam ini juga kita nampaklah, kita lihat yang seorang suami ni, dia punya tanggungjawab dia sangat besar. Sangat besar. Dia perlu jaga isteri dia, didik isteri dia, didik anak-anak dia. Sebab dia dah akad, daripada akad nikah, dia sudah angkat dan berjanji supaya dia akan menjaga isteri dan anak-anak dia nanti dengan baik. Dan tak apa, rasa sedikit pun perlu dilakukan bakal suami dan bapa nanti sebelum mereka berkahwin. Perkara yang ketiga yang perlu dilakukan oleh bakal suami dan bapa pula ialah bakal suami itu mestilah mempunyai keperluan asas untuk bakal isteri dan anak mereka nanti. Mereka perlu menyediakan beberapa perkara asas sebelum mereka berkahwin. Contoh keperluan asas yang perlu suami sediakan adalah, yang pertama, tempat tinggal, iaitu rumah. Takkanlah kita nak duduk rumah ibu bapa kita lagi. Kita dah ada isteri. Kita ni bertanggungjawab untuk menjaga isteri kita. Semestilah kita kena menyediakan tempat tinggal untuk dia, dan bukan hanya berkongsi dengan ibu dan ayah. Yang kedua, menyediakan pakaian. Jika isteri itu tidak mempunyai pakaian ataupun pakaian dia kurang, kita mestilah menyediakan pakaian untuk isteri kita. Sebabkan apa? Kita ni bukan saja bertanggungjawab kepada isteri itu, kita juga mestilah mendidik isteri itu. Jika pakaiannya tidak melambangkan seorang Islam yang sebenarnya, kita mestilah mendidik isteri kita supaya menutup aurat dan memberikan pakaian yang sesuai dengan apa yang Islam mahukan. Yang ketiga, kita perlu menyediakan makanan dan barang dapur yang mencukupi. Ya, betul. Sebelum kita berkahwin, kita mestilah dah buat kira-kira lah tentang apa barang-barang dapur yang perlu kita beli nanti, supaya mudah untuk isteri tu kita masak, mudah untuk kita nanti makan. Sebab seorang suami, tanggungjawab dia besar dalam memberi nafkah kepada isteri. Dan Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mauludi wa hu rizquhuna wa kiswatuhuna bil ma'ruf. Yang bermaksud, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makanan dan pakaian kepada ibu, itu menurut cara yang sepatutnya. Surah Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat ini melihatkan kita bahawa memberi nafkah adalah satu kewajipan dalam Islam. Jadi bakal suami mestilah menyediakan keperluan asas ini sebelum berkahwin, terutama tempat tinggal. Sebab tempat tinggal itu sangat penting untuk isteri kita dan kita berteduh. Baiklah, kawan-kawan dan sekalian, mari kita teruskan kepada perkara yang keempat. Perkara yang keempat pula ialah bakal suami atau lelaki di luar sana mestilah memilih wanita yang baik untuk dijadikan isteri. Hal ini demikian kerana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Tahayyaru linutafiku waqihu la'fa wankihu ilahim. Yang bermaksud, hendaklah kalian membuat pilihan bakal isteri yang terbaik untuk zuriat kalian. Hendaklah kalian berkahwin dengan yang sekufu dan kahwinilah mereka yang sekufu. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang ke-1968. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi menyuruh kita untuk menjadi isteri yang baik, isteri yang boleh menjaga anak-anak kita, yang dia boleh memberi pendidikan kepada anak-anak kita. Isteri itu dia boleh susah dan senang bersama kita, mengharungi cabaran juga dalam perkahwinan dengan kita dengan baik. Dan suami ini juga mestilah mencari isteri yang dia boleh jaga dan didik anak dia dengan baiklah. Sebab apa? Untuk kalau kita tak cari
isteri yang boleh jaga anak kita dengan baik. Jadi siapa lagi yang akan menjaga anak kita dengan baik? Kawan-kawan, untuk perkara yang perlu dilakukan oleh bakal suami ini pula sudah sampai di part yang terakhir, perkara yang kelima untuk bakal suami, iaitu part ini sangat penting. Lelaki dan bakal suami perlulah mencari tahu tentang tanggungjawab mereka ketika sudah berkahwin. Sebelum mereka berkahwin, mereka kena cari tahu apa tanggungjawab mereka, apa yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia. Contohnya seperti bakal suami mengkaji apa yang perlu dilakukan jika bila mereka dah kahwin nanti akan berlaku masalah-masalah dengan isteri dia ke, anak-anak mereka kurang senang atau berderhaka ke, dan macam mana mereka nak didik anak mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Bakal suami itu mestilah menunjukkan usaha dan komitmen dalam menggalas tanggungjawab sebagai suami dan bapa nanti. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Yang bermaksud, sesungguhnya antara sebaik-baik harta yang dimakan oleh seseorang lelaki ialah daripada hasil usahanya sendiri, dan anaknya juga adalah hasil usahanya sendiri. Lelaki perlulah berusaha dengan segala apa yang dia ada untuk menggalas ataupun menggalas tanggungjawab amanah mereka tu yang diberi kepada mereka dengan baik. Hal ini supaya keluarga yang mereka bina nanti akan jadi sebuah keluarga yang harmoni, aman, damai, dan insya-Allah keluarga yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah kelak. Amin. Jadi itu adalah 5 perkara yang perlu dilakukan oleh bakal suami dan lelaki di luar sana sebelum mereka berkahwin. Mereka perlulah bersedia dari segala aspek sebelum mereka mendirikan rumah tangga. Kerana perkahwinan ini memang mudah untuk dilakukan, tapi sukar untuk dipegang amanahnya. Jadi untuk 5 perkara Abdul Hadi bin Abdul Mazlan, aku nikahkan dikau dengan Siti Amirah Dayana binti Muhammad Amirullah yang telah berwakilkan wali akan datuknya kepada aku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Siti Amirah Dayana binti Muhammad Amirullah dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.